Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan masuk subtopik yang baru. Okey, masih lagi di bab 2. Saya harap apa yang saya dah tunjukkan video pada minggu lepas, awak tengok dan awak cuba buat. Okey, boleh tengok berulang kali. Walaupun dah masuk sekolah pun awak boleh tengok balik. Saya kena teruskan juga topik ni dan saya kena habiskan juga. Okey, dan saya tak boleh nak tunggu awak sampai awak faham. Okey, kalau tunggu dan kita pun tak tahu bila awak boleh nak teruskan untuk topik yang seterusnya. Okey, so saya akan ajar dulu. Nanti bila dah buka sekolah, kalau tak faham, kita akan refresh balik. Okey, so saya harap awak semua sihat. Saya tak tahu feedback awak sebab saya tak tahu awak ni wujud ke tidak sebab masing-masing tak respon dalam grup. Okey, dan saya harap awak semua sihat. Okey, cari ilmu, jangan putus asa, jangan rasa down. Okey, usaha. Okey, ilmu tak datang bergolek, mesti ada usaha. Okey, tengok video yang saya dah share tu. Banyak video yang saya dah buat khas untuk murid-murid 4 Intan. Okey, untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang baru. Sebelum kita masuk subtopik yang baru, saya akan tunjukkan dulu okey, apa yang ada kat dalam ni, muka surat 37 dan muka surat 38. Okey, kalau awak tengok ni ada akaun perdagangan. Okey, akaun perdagangan, ada akaun untung rugi dan ada satu lagi. Okey, satu lagi penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan. So, yang ini, yang saya tunjukkan ini, inilah yang awak akan hafal dan inilah yang awak akan jawab masa peperiksaan SPM nanti. So, awak kena ingat apa benda ni. Ada jualan, ada tolak pulangan jualan, ada jualan bersih. Okey, ini ada line biru. Okey, kemudian ada inventory awal, ada belian, ada pulangan belian, belian bersih, angkutan masuk. Ini pun semua ni yang awak kena hafal. Okey, kolom kotak biru apa dia? Kotak kuning apa? Kotak oranye apa dia? Kotak purple apa dia? Okey, kotak kuning apa dia? Okey. So, itu yang awak kena hafal. Okey. Kemudian, okey, itu saya tunjuk basic saja. Okey, seterusnya kita akan tengok buku teks muka surat yang seterusnya yang kita akan masuk topik hari ini. Okey, tajuk muka surat 55. Okey, muka surat 55. Okey, tajuk hari ini adalah catatan kontra dan carta akaun. Okey, catatan kontra ialah catatan yang mengurangkan baki akaun yang berkaitan. Okey, akan mengurangkan baki akaun. Okey, kalau maksudnya sesuatu nilai itu takkan berkurang jika jika tak ada sebab. Maksudnya mesti ada sebab. Kenapa nilai akaun tu, nilai wang ringgit awak tu berkurang. Okey, contoh kat sini pulangan jualan akan mengurangkan nilai jualan. Okey, nilai jualan awak 100 juta. Okey, lepas tu pada hujung tahun nilai jualan awak pun berkurang. Okey, sebanyak tinggal 500 juta. So, apa sebab dia? Mestilah ada sebabnya pulangan jualan. Okey, itu contoh dia. Okey, bukan semua akaun mempunyai catatan kontra. Hanya beberapa akaun saja. Maksudnya ada beberapa nilai yang boleh berkurang. Okey, kalau akaun lain yang berkurang tu maksudnya memang awak ada masalah. Okey, tapi kalau nilai ada akaun yang terkurang nilai tu maksudnya ada sebab dia. Pulangan jualan. Contohnya kat sini okey, pasangan akaun yang berkaitan, catatan kontra. Okey, akaun yang terlibat adalah akaun aset bukan semasa. Akaun belum terima, modal, jualan dan belian. Akaun aset bukan semasa ni bukan aset semasa saja. So, kita kena kenal pasti apa dia aset bukan semasa. Ada kenderaan, ada perabot, okey, ada kelengkapan, ada alatan pejabat. Okey, itu semua jenis aset
bukan semasa. Okey, sebelum yang saya terangkan, sebelum kelas ni, masa kita kelas bersemuka dulu, saya ada terangkan apa dia aset bukan semasa. Aset bukan semasa itu adalah harta yang di mana bila kita beli, kita tak boleh nak jual terus, mengambil masa yang agak lama untuk kita jual semula. So dia ada catatan kontra dia. Maksudnya catatan kontra, maksudnya dia ada catatan untuk mengurangkan nilai aset tersebut. Okey, contohnya aset bukan semasa tu, yang boleh mengurangkan nilai aset bukan semasa itu adalah susut nilai terkumpul. Okey, kalau kenderaan, maksudnya catatan kontra dia adalah susut nilai terkumpul kenderaan. Kalau aset bukan semasa dia perabot, maksudnya susut ni yang mengurangkan nilai perabot itu adalah susut nilai terkumpul perabot. Okey, mesti ada perkataan terkumpul. Itu catatan kontra dia. Okey, seterusnya akaun belum terima. Akaun belum terima itu apa? Okey, akaun belum terima, saya ulang balik. Apa dia maksud akaun belum terima? Maksudnya nilai tu kita belum dapat lagi. Bila kita jual barang dengan orang dan orang tu berhutang dengan kita, okey, so kita menganggap itu adalah akaun belum terima. Kita belum terima lagi duit daripada orang tu, tapi kita akan dapat duit tu. Okey, so yang boleh mengurangkan nilai akaun belum terima, sepatutnya kita akan dapat 500,000. Tapi pada hujung tahun kita akan dapat 25,000 saja. Apa sebab dia? Okey, so penyebab dia adalah catatan kontra dia adalah peruntukan hutang ragu. Itu catatan kontra dia. Okey, yang seterusnya adalah modal. Okey, modal yang boleh mengurangkan modal. Modal awak keluarkan 100,000. Tapi hujung tahun modal awak akan berkurang. Apa penyebab dia modal awak boleh berkurang? Adalah catatan kontra dia adalah ambilan. Maksudnya awak ada mengambil duit daripada modal awak sendiri. Okey, yang keempat adalah jualan. Okey, jualan yang boleh mengurangkan nilai jualan adalah pulangan jualan atau pulangan masuk. Okey, pulangan jualan maksudnya awak jual barang, tapi yang boleh mengurangkan nilai hasil jualan awak itu adalah pulangan jualan. Mungkin barang awak rosak, orang tu pulangkan balik. Okey, ataupun tak lengkap kepada barang awak, so orang akan pulangkan balik. So itu awak akan mengurangkan nilai hasil jualan awak. Okey, yang terakhir adalah belian. Okey, belian pula adalah yang boleh mengurangkan nilai belian. Okey, contohnya pulangan belian. Awak dah beli barang. Okey, tapi barang tu rosak. So, awak pulangkan balik kepada orang itu. So, itu adalah pulangan belian. Mula-mula awak membeli dengan harga nilai 50,000. Tapi bila ada barang rosak, so awak pulangkan balik barang itu. So, nilai belian awak dah berkurang sebanyak 35,000. Okey, so awak perlu bayar sikit je lah, 35,000, bukan 50,000 sebab ada pulangan belian. Okey, itu catatan kontra dan akaun yang terlibat. Okey, catatan kontra akan mengurangkan baki dalam akaun yang berkaitan. Okey, ini semua ni yang catatan kontra ni akan mengurangkan nilai baki tersebut. Okey, kemudian kesan pengurangan dia. Okey, kalau tengok kat sini. Okey, awak tengok. Okey, ini okey, macam saya katakan tadi. Okey, jualan. Okey, nilai jualan. Lepas tu tolak kalau ada catatan kontra pulangan jualan. Okey, awak akan dapat nilai bersih dia dah berkurang. Mula-mula awak jual, awak akan dapat nilai 567,320. Tapi bila ada pulangan jualan, bila orang pulangkan barang yang kita jual 460, so jualan bersih pun akan berkurang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah belian. Okey, awak beli 405,791 nilai pembelian awak. Tapi bila awak pulangkan barang, mungkin barang yang awak beli itu rosak. So pembelian awak dah berkurang. So perbelanjaan awak tu pun dah berkurang, 405,581. Okey, bila berlakunya macam ini, so untung bersih awak pun
akan jadi berkurang. Okey. So kita tengok yang seterusnya. Sama juga dengan penyata kedudukan kewangan. Macam saya bagi tahu tadi. Okey. Benda-benda ni semua awak kena hafal dan memang akan keluar dalam peperiksaan. Memang nanti sebelum naik form 5 memang saya akan pastikan awak akan hafal semuanya. Awak akan hafal benda ni. Okey. Seboleh-bolehnya memang awak kena hafal. Okey. So kita tengok aset bukan semasa. Okey. Aset bukan semasa. Okey, ini akaun-akaun terlibat. Premis, perabot dan kelengkapan. Ini semua aset bukan semasa. Di mana aset bukan semasa adalah harta yang lambat kita nak nilai semula. Yang kita nak jual semula. Bila kita beli, tak semestinya dan kita memang tak boleh nak kita beli hari ini dan kita boleh jual esok. Contohnya kalau kita beli premis. Premis ni apa? Premis ini adalah bangunan. Okey, bangunan, rumah, okey, kedai, itu premis. Okey, so bila awak beli kedai, bila awak beli rumah, bila awak beli bangunan pada hari ini dan awak tak boleh nak jual semula pada hari ini. Itu kita panggil dia aset bukan semasa. Sama juga dengan perabot. Perabot pun kita beli hari ini perabot dan kita tak boleh nak jual semula pada hari yang sama. Maksudnya mengambil masa yang lama untuk kita jual semula. Premis, perabot, kelengkapan ini adalah aset, harta. Bila dia kata aset, aset itu adalah harta. Okey, harta perniagaan awak. Okey, kalau awak ada kedai coklat, so harta yang ada dalam kedai, apa benda yang ada dalam kedai awak itu adalah harta perniagaan, bukan harta awak yang awak boleh bawa balik ke rumah. Okey, so awak tak boleh nak campur adukan urusan peribadi dan urusan perniagaan. So kita tengok kat sini. Okey, ini aset bukan semasa. Dia punya catatan kontra dia adalah susut nilai terkumpul. Awak tengok kat sini. Perabot nilai dia 9,000. Okey, bila ada susut nilai terkumpul 1,800, nilainya akan berubah sebanyak 7,200. Okey. So nilai terkumpul ini adalah catatan kontra. Perabot dan kelengkapan ini adalah akaun yang terlibat dengan catatan kontra. Okey, so kita tengok yang seterusnya, akaun belum terima. Okey, sepatutnya duit yang awak dapat daripada bila awak jual secara hutang, orang yang berhutang tu akan bayar pada kita sebanyak 45,320. Tapi nilai itu boleh berubah jika ada peruntukan hutang ragu. Apakah dia peruntukan hutang ragu? Peruntukan hutang ragu itu adalah satu nilai, satu jumlah di mana awak mesti menganggarkan, okey, awak mesti anggarkan anggaran, okey, hutang yang tak dapat dikutip. Okey, hutang yang tak dapat dikutip. Okey, tak semestinya bila orang berhutang dengan kita dan orang tu boleh bayar pada tahun tersebut. Mungkin dia akan bayar pada tahun depan ataupun tak bayar terus. So kita mesti ada anggaran. Sebab itu dia kata peruntukan hutang ragu. Ragu. Maksudnya kita ragu-ragu. Orang ni boleh bayar ke tak boleh bayar? Itu maksudnya peruntukan hutang ragu. So nilai dia pun akan berubah. Sepatutnya kita boleh collect 45,320. Tapi kita kena ada anggaran yang hutang tak dapat dikutip. So nilai dia pun mungkin akan berkurang 44,430. Okey, itu yang keempat. Yang seterusnya adalah modal. Okey, modal. Nilai modal kita adalah 55,745. Ini nilai modal kita yang kita letakkan dalam perniagaan. Tapi bila kita mengambil modal kita, okey, untuk urusan peribadi, ambilan ini adalah untuk urusan peribadi. Okey, contohnya ambil duit nak bagi duit belanja ke adik. Ataupun kita ambil perabot untuk letak kat rumah kita, ataupun kita ambil barang niaga kita. Sebab ini contohnya perniagaan runcit pesat kan, dia mengambil gula di kedai bawa balik kat rumah sebabnya gula kat rumah dia tak cukup. Okey, itu mengambil urusan peribadi. Bila urusan peribadi, dia akan mengurangkan modal awal.
awak keluarkan modal 55745, tapi bila awak ambil barangnya dalam perniagaan, so modal awak pun akan berkurang. Memanglah modal itu guna dia awak sendiri, tapi bila modal dah masuk ke dalam perniagaan, itu adalah untuk perniagaan. Awak tak boleh nak campur adukkan urusan peribadi dan urusan perniagaan. Okey, itu catatan kontra. Okey, kita tengok yang seterusnya, carta akaun di video yang seterusnya. Okey.